Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Dialog Poket Rakyat. Minggu ini kita akan menumpukan bagaimana kita akan memastikan kos hidup rakyat selesa dan adakah menjadikan kos hidup rakyat ini selesa satu mitos. Adakah sukar sekali untuk mewujudkan persekitaran ekonomi yang adil kepada rakyat, dan apa yang kita lihat kajian terperinci yang dikeluarkan oleh KWSP baru-baru ini dalam panduan belanjawanku 2022-2023 menyatakan bahawa kos hidup selesa untuk golongan bujang di Lembah Kelang meningkat sebanyak RM60 kepada RM1,930 berbanding RM1,870 dalam belanjawanku 2019. Perkara yang sama juga berlaku bagi pasangan suami isteri tanpa anak yang memerlukan sebanyak RM4,630 untuk hidup selesa berbanding RM4,420 sebelum ini. Manakala bagi pasangan suami isteri dengan 2 anak pula, anggaran kos yang diperlukan untuk hidup selesa di Lembah Kelang adalah sekitar RM6,890 sebulan berbanding RM6,620 sebulan pada 2019. Ini merupakan satu angka baru yang dikeluarkan oleh kajian KWSP dengan kerjasama SWRC Universiti Melaya, Pusat Penyelidikan Kesejahteraan Sosial. Ia memberikan indikator bagaimana kos sara hidup dan juga bagaimana setiap individu, sama ada bujang, sama ada berkeluarga anak satu, anak dua dan seumpamanya, mampu hidup selesa di 12 bandar yang diberi tumpuan oleh KWSP dan kajian SWRC. Jadi untuk melihat perkara ini, kerana banyak sekali perbincangan kami di Dialog Poket Rakyat berkaitan bagaimana kita dapat meningkatkan pendapatan isi rumah, bagaimana kita dapat menambah poket di dalam poket rakyat, apakah yang menyebabkan kos-kos yang terpaksa ditanggung oleh setiap individu dan juga pasangan apabila mereka mendapat gaji ataupun pendapatan saban bulan itu. Jadi untuk melihat perkara ini, 3 ahli panel sudah bersedia. Jarod Ramadan Khalidi, seorang penyelidik bersekutu Khazanah Research Institute KRI. Jarod, apa khabar? Khabar baik, Saudara Nasri. Terima kasih Jarod, kerana pastinya banyak kajian-kajian KRI lebih kurang ataupun mungkin lebih perinciannya berkaitan dengan kos sara hidup seperti pemilikan hartanah, pemilikan rumah dan juga seumpamanya ada dalam kajian KRI. Kita mungkin dapat kongsikan. Jarod, sebentar saja lagi. Syahrizal Densi, pemilik DNH Plantation dan anak muda yang begitu orang kata pun gairah dalam memperjuangkan agro dan juga pertanian dalam konteks agro moden, terutamanya di kawasan luar bandar. Apa khabar Syahrizal? Kabar baik. Terima kasih orang Kundasang yang sibuk sedang kutip hasil tuaian tanaman sayur-sayuran untuk dipasarkan. Bersama kami pada malam ini Saudara Muhammad Yusrizal Yusof, Presiden Persatuan Pengguna Kedah ataupun KEK. Yusrizal, apa khabar? Terima kasih sekali lagi bersama saya Nazri Kahar malam ini. Saya kabar baik. Apa khabar Nazri Kahar? Terima kasih. Okey, saya nak mulakan dengan mungkin Jarod, kerana ini merupakan begitu dekat dengan Jarod dengan kajian-kajian di lapangan dan sebagainya. Jadi dengan kajian dan juga terbitan terkini KWSP dengan kerjasama SWRC ini, adakah ia menepati dalam konteks kita ingin mengstrukturkan semula ekonomi, terutamanya dalam melihat kategori-kategori pendapatan rakyat sekarang? Apa pandangan Jarod? Ya, terima kasih Saudara Nazri. Sesuai sangat soalan saudara, kerana baru-baru ini sahaja YB Menteri Ekonomi berkata bahawa kita akan beralih daripada pengkategorian isi rumah daripada P40 and 40T20 kepada satu peralihan sistem yang baru yang akan lihat kepada pendapatan bersih. Tetapi sebelum itu saya nak tekan penggunaan belanjawanku ini, iaitu di mana ia satu indikator yang amat berguna lagi-lagi apabila kita lihat kepada indikator lain. Contohnya lah, bercakap pasal pendapatan, pengkategorian isi rumah mengikut pendapatan, kita boleh lihat kepada pendapatan gaji dan upah. Jabatan Perangkat Malaysia seringkali mengeluarkan setiap tahun perangkaan gaji dan upah, dan kalau kita lihat
berapa banyak belanjawan yang diperlukan oleh seorang bujang hidup di Kuala Lumpur lebih kurang RM2,000 dan di bandar-bandar lain lebih murah tetapi secara amnya RM2,000. Dan kalau kita lihat kepada statistik gaji dan upah daripada Jabatan Perangkaan, gaji menengah iaitu gaji majoriti rakyat Malaysia, 50% rakyat Malaysia, maksimum ialah RM2,000 juga. Jadi kita lihat di situ ada satu masalah lah sebenarnya di mana gaji dan upah kita mungkin tidak mencukupi untuk menampung kos sara hidup di Malaysia. Jadi daripada situ sahaja kita dapat satu manfaat daripada belanjawanku dan sama ada kita perlu beralih kepada bergerak daripada pengklasifikasi B40 M40 T20 itu, kita perlu fahamilah adakah betul-betul B40 M40 T20 ini sesuai untuk dalam konteks Malaysia. Kalau 50% rakyat Malaysia tidak mencukupi pendapatan untuk hidup dengan selesa, mungkin B40 itu bukan B40 tetapi B40 itu hampir kebanyakan rakyat Malaysia. Mungkin buat masa sekarang itu saja ulasan saya, tetapi saya ingin menekankan bahawa kita ada masalah gaji kita meningkat dengan lembab dan apa langkah seterusnya untuk kita memperbaiki masalah ini. Okey, itu satu permulaan yang menarik memberikan latar perbincangan kita ke mana kita nak bawa perbincangan pada malam ini. Jarud, terima kasih. Bagi Syahrizal, Syahrizal dekat dengan anak muda bujang, anak muda yang mungkin baru berkahwin. Tetapi kalau kita lihat dalam belanjawanku ini, kita lihat angka-angka amat menggerunkan juga kerana hampir 12 bandar utama yang diberi tumpuan oleh kajian ini tidak banyak perbezaan dari sudut jumlah pendapatan yang selesa ataupun kos hidup selesa. Kalau di Kuala Lumpur yang sudah berkahwin ataupun yang sudah ada anak, mereka memerlukan hampir 6,000 untuk hidup selesa. Kalau kita rujuk di misalnya Kota Kinabalu, mereka memerlukan hampir 5,200 untuk 2 orang anak. Jadi nampaknya kalau kita duduk di mana saja pun di negara kita ini, kos untuk selesa memang tinggi tetapi pendapatan memang tidak munasabah. Apa pandangan Syahrizal? Terima kasih Nazri. Sebenarnya kalau bagi pandangan saya, dimanapun di Malaysia, kos sara hidup itu meningkat. Tidak kira di Lembah Kelang ataupun di luar bandar. Karena bagi contoh ya, macam kita pergi 99 Speedmart, harga di Kota Kinabalu dengan harga di Ranau sama saja. So maksudnya tiada yang berbeza dari segi kos sara hidup dan barang keperluan. Sebab barang keperluan yang diguna pakai hari-hari oleh keluarga atau bujang sama harganya, yang di Ranau sama harga yang di Kota Kinabalu. So jadi itu adalah sebagai salah satu macam contoh lah, barang-barang keperluan tu tidak beza jauh harganya. Jadi itulah dia punya macam indikator lah. Yang macam contoh kopi, kita beli tepung 2,5 2,5 juga di Ranau. Beli Maggi RM5 di KK, RM5 juga di Ranau. So kalau that's why bila kita tengok dalam belanjawanku tu tidak jauh beza Kota Kinabalu atau Lembah Kelang. Tidak jauh beza. Kalau ada beza pun cuma beza sedikit, macam golongan di luar bandar ni mungkin dari segi sayur-sayuran tu tidak terlalu bergantung kepada beli di pasar, boleh tanam sendiri dan sebagainya. Tapi kalau kita compare daripada barangan asas yang untuk keperluan dapur, masih tidak jauh beza harganya. So itulah kalau kita tengok pun, walaupun orang cakap Alostar adalah bandar yang paling termurah, tapi sebenarnya kalau kita pergi kedai-kedai runcit atau mana-mana kedai-kedai grocery store, harga barang lebih kurang sama di seluruh Malaysia. Jadi itu adalah dia punya macam baseline lah. Okey, menarik sebagai permulaan untuk memberikan indikator-indikator yang perlu kita lihat di lapangan untuk memastikan apa yang sepatutnya diberi perhatian oleh pembuat dasar, pembuat polisi untuk memastikan kos selesa dapat diserap oleh setiap individu sama ada bujang ataupun berkahwin ataupun mereka yang sudah berkahwin memiliki anak. Bagi saudara Yusrizal Yusof, kerana dekat dengan memantau harga barangan di lapangan,
bersama dengan para pengguna dan sebagainya. Betul apa yang dikatakan oleh Syahrizal katakan tadi, di Alostar itu sendiri merupakan antara bandar yang paling murah lah ataupun paling selesa kalau nak hidup berbanding bandar-bandar lain, tetapi tidaklah sejauh mana selesa dari sudut angka itu. Kalau orang bujang tanpa kenderaan, mereka memerlukan hanya RM1,530. Yang bujang memiliki kenderaan memerlukan RM2,060. Pasangan berkahwin tanpa anak memerlukan RM3,680. Manakala pasangan berkahwin seorang anak memerlukan RM4,760. Jadi apa indikator ini yang realistik yang saudara Yusrizal rasakan ia benar-benar reflect dengan kajian belanjawanku ini? Okey, kalau saya semalaman saya mengkaji apa yang dipaparkan oleh belanjawanku ini untuk semua seluruh negara termasuk Alostar yang dikatakan bahawa tempat yang paling selesa, tapi saya sendiri tinggal di Alostar. Ya, kita rasa kajian tersebut mungkinlah dia berikan secara minimum indikatornya. Dia tidak maksimum, tapi secara keseluruhan je apabila kita turun padang sendiri dan kita melihat sendiri keadaan rakyat di seluruh negara, mereka memang amat terkesan dan kemungkinanlah indikator tu melebihi sebenarnya, bukannya perbelanjaan pengangkutan contoh dia yang tidak berkereta. Kadang-kadang di Alostar ini pengangkutan awam amat berkurangan dan terpaksa orang-orang di sini menggunakan kenderaan sendiri dan tiada pilihan dan terpaksa menggunakan kenderaan sendiri. Dan kita tengok pembelanjaan kenderaan kalau letak di situ 2,000 ke 2,500, bagi kita merasakan melebihi daripada angka itu. Disebabkan kalau kita tengok kos bahan api dan kos-kos penyelenggaraan kenderaan itu sendiri telah meningkat. Kalau kita tengok harga tayar pun, kalau kita pergi ke kedai-kedai tayar, memang dia dah naik 40 ke 50% kalau kita nak cakap pasal kenderaan. Kalau kita tengok untuk servis kenderaan, penyelenggaraan kenderaan tiap-tiap bulan, tiap-tiap 2 bulan mungkin memang meningkat harga dia. Jadi untuk kos makanan ini di mana-mana pun sama seperti diberitahu oleh Cik Syahrizal tadi. Nah, memang di mana-mana pun sama, kita buat kajian mengenai makanan, kos makanan ini meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi macam mana Cik Jarud cakap tadi, kita punya peningkatan terhadap kos upah tidak meningkat. Selari dengan peningkatan kos sara hidup kita hari ini. Pengguna hari ini mempunyai hak mereka adalah satu yang utama sekali, hak mendapatkan keperluan asas. Keperluan asas yang pertama adalah makanan. Makanan ini apabila dah mahal, menggunakan lebih daripada 50% pendapatan, sememangnya pengguna akan terkesan dengan kos sara hidup dan mereka sangat sukar mendapat kos sara hidup yang selesa. Bagi Yusrizal, kalau lebih spesifik, kalau di Kedah tu, terutamanya di bandar seperti Sungai Petani, Alostar ataupun di Jitra misalnya, adakah kos makanan ini masih tinggi kerana kita anggap mereka tinggal di kawasan di luar bandar ataupun di pinggir bandar. Tetapi kalau dululah, kalau orang Kuala Lumpur datang Alostar, kalau cakap KL dia kena tekan, harga akan mahal. Tetapi kalau jadi orang Kedah cakap Kedah, lorak Kedah, dia akan jadi harga Alostar lah. Jadi adakah sama sebenarnya kalau kita nak turun padang, kalau saya ke Kedah Alostar pun, kalau pergi makan nasi kandak pun, paling kurang pun RM8.90, RM9, RM10 tu common, satu benda harga yang biasa. Adakah itu juga dirasakan sebagai satu harga yang membebankan oleh penduduk yang tinggal di Alostar misalnya, Yusrizal? Untuk pengetahuan, di Alostar ni pendapatan dia tidaklah sama seperti mana di Lembah Kelang. Jadi kos sara hidup hari ni kalau kita tengok, mungkinlah makanan di sini agak murah berbanding daripada Lembah Kelang. Tapi saya pernah tinggal di Lembah Kelang pun. Ada tempat-tempat yang lebih di Alostar. Jadi ini very subjektif sebenarnya kan. Jadi isu makanan murah ini memang
kurang didapati lah. Kalau kata makan murah di Alor, saya tak tahulah di mana. Tapi bagi saya makanan macam di Ipoh dan juga di Georgetown adalah lebih kurang sama disebabkan bahan-bahan mentah dia tu harga di seluruh negara adalah sama. Kalau dia nak jual murah di Alor, mungkin Tak pula mudah ya. tak pula modal. Peniaga-peniaga ni mendapat untung yang kecil. Ataupun dia lillahi ta'ala lah perniagaan dia. Dia tidak ambil untung langsung. Jadi sebenarnya sama. Kalau kata indikator, mungkin dia tengok dari segi sosial. Mungkin dia tengok dari segi perkara-perkara lain, pengangkutan dan sebagainya. Betul, daripada dapatan belanjawanku kalau kita lihat grafik berkaitan makanan di semua kategori itu saya boleh anggap hampir sama, melebihi RM1,000 bagi mereka yang ada seorang anak ataupun 2 orang anak. Kalau bujang itu sudah pun mencapai RM500 ke atas. Kalau mereka mungkin terpaksa berkongsi dengan rakan-rakan serumah dan sebagainya, mungkin boleh save kat situ. Tetapi bagi Jarod, kalau kita lihat satu daripada 5 rakyat Malaysia ini menghadapi kesukaran kewangan. Ini kajian belanjawanku juga dan juga kajian inflasi Ipsos Jun 2023. Terutamanya di kalangan isi rumah berpendapatan rendah. Rata-rata mereka hanya menikmati kos hidup yang minima. Jadi ini satu laporan ataupun satu pendedahan yang amat merunsingkan. Jadi adakah ia sejajar dengan dapatan KRI dalam kajian-kajian berkaitan dengan kos sara hidup ataupun kos pemilikan rumah dan seumpamanya? Memang salah satu kajian KRI baru-baru ini ialah melihat kepada perubahan gaji dan upah dari tahun 2010 ke 2019. Jadi apa yang kajian tersebut buat ialah kita bahagikan penerima gaji dan upah mengikut kelas pendapatan. Jadi bottom 10, terbawah ke 10 dan seterusnya kepada teratas 10. Jadi 100% lah. Jadi apa yang kita lihat ialah untuk golongan di bawah tangga pendapatan, 50% bawah tangga pendapatan, kita tengok apabila kita ambil kira inflasi, peningkatan harga makanan, peningkatan sewa dan sebagainya, berapa sebenarnya gaji mereka naik daripada 2010 kepada 2019 sebelum COVID-19 lah. Pasal COVID semua benda turun. Apa yang kita jumpa amat mengejutkan di mana dalam 10 tahun tersebut, gaji mereka hanya naik RM50 saja, lebih kurang. Jadi boleh bayangkan, setiap tahun gaji tu naik 50 bahagi lebih kurang bagi 10 lah, RM5 sahaja setahun. Berbanding dengan kos sara hidup, bila kita tengok inflasi sentiasa positif, setiap bulan positif. Jadi seperti yang dibincangkan oleh panelis lain, sekarang kita dapat lihat bahawa kos sara hidup meningkat dan kita lihat kelembapan dalam peningkatan gaji. Dan ia bukan sahaja bahan asas seperti makanan. Kita tengok kepada perumahan contohnya. Pada tahun 2014 kita juga keluarkan satu laporan Making Housing Affordable dan kita guna satu indikator dipanggil median multiple. Kita banding harga penengah isi rumah dalam market dengan gaji penengah pasaran buruh. Kalau indikator tersebut melebihi 3, ia diiktirafkan sebagai satu market di mana satu pasaran di mana harga rumah tu tidak mampu dimiliki oleh rakyat. Dan apa yang kita jumpa untuk Malaysia pada tahun 2014 ialah median multiple indikator tersebut ialah lebih daripada 3 sampai ke nombor 4.4 kalau tak silap saya. Dan sudah tentu negeri dan bandar seperti Kuala Lumpur, Selangor nombornya lebih tinggi, lebih daripada 5. Jadi ini menunjukkan bahan-bahan asas bukan sahaja seperti makanan tapi untuk perumahan juga tidak mampu untuk rakyat miliki dengan gaji yang mereka menerima. Dan apa yang sekarang terjadi, kerana gaji sedikit, mereka terpaksa mengambil hutang. Kita lihat dari data daripada Bank Negara Malaysia, hutang isi rumah semakin meningkat hampir 90% kalau tak silap saya. Dan ini bermaksud majoriti daripada hutang isi rumah ini tidak mengejutkan ialah untuk hutang perumahan, membayar installment perumahan. Kalau saya berbincanglah dengan ayah saya, makcik-pakcik, zaman dulu berapa lama loan rumah, berapa lama perlu bayar installment rumah untuk dapat rumah? 10-15 tahun. Zaman sekarang umur saya 30 tahun, kalau saya nak dapat loan rumah sekarang, paling pendek lah 30 tahun. Ada saya dengar 40 tahun juga. Jadi
by the time I'm 60, bila saya bersara, baru saya dah langsaikan hutang. Saya tak tahu lagi lah untuk jana rasa yang akan datang Betul. berapa lama lagi the loan repayment would be. Jadi ini trend yang agak merisaukan, memandangkan kita tidak melihat perubahan dalam pendapatan rakyat, sedangkan kita mendapat lonjakan dalam graduan. Rakyat Malaysia semakin berkemahiran tinggi, tetapi ini tidak dapat dilihat dari segi pekerjaan yang mereka dapati dan pampasan yang mereka menerima. Menarik. Adakah Syahrizal merasakan itu sepatutnya kita berikan perhatian dari sudut stagnansi pendapatan itu sudah menghampiri mungkin melebihi 1 dekad. Tetapi kita tahu kos sara hidup sentiasa meningkat, inflasi begitu positif. Jadi apa yang perlu kita lakukan untuk memastikan dari pendedahan belanjawanku dan juga pendedahan Ipsos dan kajian-kajian KRI sebelum ini dapat membantu kita, terutamanya pembuat polisi, untuk memastikan kita melakukan perkara yang betul untuk orang yang betul. Syahrizal. Bagi saya, kita juga kena empower more local company untuk jadi unicorn begitu. Sebab kita tak boleh, selalu orang cakap pasal pelaburan asing, tapi kenapa kita tidak empower potential syarikat-syarikat yang ada dalam negara supaya boleh memberikan ruang dan peluang lagi kepada bakat-bakat. Sebab tadi Jarud ada sebut sebab graduan kita makin ramai, tapi bila kita melihat untuk diversify kita punya ekonomi, kita selalu cerita pasal pelaburan asing. Tapi kenapa tidak untuk kali ini kita lihat empower the local company. Contoh macam kami lah yang berusaha di bidang pertanian contohnya. Bidang pertanian ni sebenarnya yang paling penting untuk kita lihat supaya kita kos-kos sara hidup tu makin rendah, sebab bidang pertanian ni adalah penghasil kepada sumber makanan. Bermakna bidang ini sangat kritikal untuk negara kita untuk kita boleh minimizekan kita punya harga makanan. Tapi tidak pernah ada usaha untuk membangun company-company, bukan bilang tidak pernah ada, membangun company-company tempatan untuk jadi unicorn. Contohnya macam mana Hazanah buat kepada Farm Fresh. Bila Hazanah invest kepada Farm Fresh pun jadi unicorn dan ada banyak graduan-graduan negara kita dapat manfaat daripada situ. Jadi kenapa tidak Hazanah cuba lihat lagi kepada bidang-bidang makanan lain. Kalau Farm Fresh boleh berjaya, kenapa Hazanah tidak tengok lagi kepada bidang-bidang agriculture, bidang-bidang lain yang boleh memberi peluang kepada anak-anak di luar bandar ataupun anak-anak di negeri di luar Lembah Kelang untuk peluang pekerjaan yang lebih gaji bermaruah, dan juga kita boleh minimumkan kita punya harga barang makanan. Sebab kita bercakap pasal kos sara hidup, sebab kalau kita cerita pasal contohnya negara macam Jepun lah contohnya. Ya. Harga barang dia bila kita tengok mahal. Lagi mahal tapi rakyatnya mampu. Ya. Kan? Jadi dia punya petani kaya raya. So kenapa kita tidak buat kita tidak boleh ambil replicate sebiji apa yang ada di negara orang, tapi kita ada kekuatan kita sendiri. Kita ada, orang bilang iklim khatulistiwa yang boleh menanam sepanjang tahun. Kenapa kita tidak empower dan cuba untuk start lihat orang bilang healing lah. Yeah. Look at ourselves. What is our strength? Apa actually our strength in our country? And kalau saya tengok, kalau Farm Fresh boleh sukses, sebuah company yang menghasilkan susu, produk tenusu, kenapa tidak kita benda-benda lain? Kan? Jadikan banyak lagi unicorn supaya kita boleh bagi peluang pekerjaan, supaya kita boleh diversify ekonomi kita, supaya kita boleh, orang bilang, menghasilkan produk-produk makanan yang harga rendah, banyak orang dapat manfaat dan boleh ekspor. Betul. Tetapi bagi Yusrizal, adakah kalau kita lihat kategori-kategori yang diunjurkan oleh belanjawanku, di mana perbelanjaan isi rumah itu dihalakan ataupun dibelanjakan, nampaknya ada 3 kategori yang amat besar. Dan saya rasa perkara ini sudah pun kita bincangkan hampir 1 dekad dulu juga. Iaitu antara perbelanjaan utama isi rumah adalah pengangkutan, pemilikan kereta ataupun pemilikan kenderaan ataupun motosikal.
Keduanya, bagi yang sudah berkahwin ada anak adalah penjagaan anak-anak mereka. Nampaknya melebihi RM1,000 bagi bandar-bandar besar. Begitu juga dari sudut tempat tinggal. Mereka terpaksa rental, menyewa ataupun seperti mana Jarud katakan tadi, mereka mampu tak mampu, kadang-kadang kita lihat graduan muda yang baru berkahwin melakukan satu suicide lah pada saya. Mereka beli rumah kerana pada mereka rumah itu penting. Kalau tak beli, nanti menjadi macam tabu di kalangan ahli keluarga ataupun ibu bapa mereka. Tak ada rumah kerana nak jaga anak ni. Jadi perbelanjaan rumah itu hampir melebihi RM1,000 untuk installment kepada bank dan sebagainya. Jadi adakah ini juga perlu kita lihat bagaimana kita boleh membantu rakyat bagi mereka yang membuat polisi, kalau mereka tidak perlu membeli kereta seperti Yusrizal katakan tadi, mereka boleh gunakan pengangkutan awam, tetapi kalau di Alostar tu kita tahulah memang tak ada pengangkutan awam kot. Sama juga di Kota Kinabalu, di Kuala Lumpur pun ada masalah juga walaupun dah ada LRT, MRT komuter dan sebagainya. Jadi adakah ini juga perlu dilihat? Kalau perbelanjaan itu dapat dikurangkan dalam hal perkara-perkara yang asas ini, jadi adalah nilai poket yang lebih kepada rakyat itu, pandangan Yusrizal. Okey, saya amat setujulah. Kalau ada perkara yang kita kek ni, Persatuan Pengguna Kedah ataupun kek, kita perjuangkan sebenarnya untuk mengurangkan kos-kos keperluan ini. Kalau kita tengok fokus belanjawanku ini memanglah tepat. Yang pertama sekali paling penting bagi pengguna adalah pengangkutan, makanan, tempat tinggal. Apa pakaian, memang pakaian amat perlu bagi kita. Jadi apa yang kita perjuangkan selalunya memanglah persatuan pengguna ni akan bising sekiranya ada keperluan tertentu naik harga. Jadi ada kita beberapa kali kita telah mencadangkan kepada pihak-pihak pentadbir ataupun pihak kerajaan supaya adakan program-program khas untuk menangani isu-isu ini. Contoh dia, okey, macam anak muda macam Jarud 30-an. Macam saya pun awal-awal 30-an dulu saya berusaha bersungguh-sungguh untuk membeli rumah. Dan sekarang dah boleh memiliki rumah. Barulah saya tengok kekenderaan tersebut. Disebabkan kita khawatir bahawa umur kita mencapai 40 ke 50 tahun, kita masih menyewa dan inilah kekhawatiran. Tetapi dalam jangka masa yang sama, kos-kos kita yang lain naik. Jadi usaha kita adalah untuk mengurangkan masuk makanan, pakaian. Itu yang pengguna sekarang tengah tengah perjuangkan dalam kehidupan mereka. Jadi simpanan tidak fikir lagi. Mereka sedang memikirkan untuk makan dan kenderaan dan juga Tinggal mereka. Ya. Tak termasuk lagi penjagaan anak. Jadi inilah yang menjadi permasalahan. Jadi indikator pendapatan ini kalau kita kira kalau di pihak kerajaan membincangkan gaji minimum 1,500. Ya. 1,500 itu kita dengar pada 2019 dahulu, 2018 dahulu. Sehingga sekarang gaji minimum itu masih di situ. Walhal kos-kos lain telah meningkat. Jadi peniaga pun menghadapi masalah yang sama, kuasa membeli pengguna adalah kurang. Kekurangan kuasa membeli pengguna menyebabkan peniaga-peniaga ni pun tidak boleh merancakkan ekonomi mereka dan ekonomi kita akan menjadi lembab sebenarnya. Jadi semua pihak akan terkesan dengan kos-kos cara hidup ini. Jadi apa yang penting kepada pembuat dasar adalah mengadakan program-program khas. Program-program ini adalah nombor satu sekali, antara dia kita mengurangkan kebergantungan kepada import. Hari ini kita banyak contoh dia petani macam Cik Syahrizal kita bertani tetapi barang-barang pertanian seperti baju dan segalanya kita masih import dan masih bergantung kepada mata wang dunia. Apabila mata wang dunia naik dan kita punya kos pun naik. Jadi apa salahnya kita pun cadang kepada bahawa kita wujudkan sumber kita sendiri. Kita banyak anak-anak muda yang belajar dalam bidang pertanian dan mampu mengeluarkan baja, racun, benih dan sebagainya sendiri. Kenapa perlu bergantung kepada import?
Jadi ini perlu diusahakan disebabkan negara kita negara yang kaya. Tidak sepatutnya lah harga makanan kita ni menjadi tinggi sehingga menekan para pengguna. Dan di sebalik itu kita juga pernah kerajaan kita mengusahakan teknologi pengangkutan. Sehingga kan kita ada kereta sendiri sekarang. Tetapi kenapa tidak dikembangkan dan boleh mengurangkan kos kita. Kalau kita tengok kereta keluar memang pelbagai model, tapi spare partnya masih lagi kita bergantung kepada import. Bermaksud kata teknologi itu masih belum berkembang dan perlu diusahakan sebenarnya. Inilah yang dasar-dasar yang perlu dibuat. Sementara itu apa yang boleh dibuat oleh kerajaan masa ini jangka masa pendek adalah subsidi lah untuk membantu rakyat untuk menstabilkan harga-harga keperluan ini. Tetapi subsidi ini tidak bolehlah dalam jangka masa yang panjang menyebabkan negara pula berhutang nanti. Itulah sebab kita tengok kerajaan baru ini dia cuba mengurangkan, dia cut subsidi, dia nak berikan subsidi ini secara bersasar tetapi mungkin agak sukar kerana pada dasar dia ini tidak dikembangkan lagi. Kalau sumber-sumber ini dikembangkan, insya-Allah kita akan merancakkan ekonomi dan rakyat kita semua ada peluang pekerjaan, peluang ekonomi mereka sendiri dan juga mendapat harga yang lebih murah. Okey, mungkin Jarud nak intervene ataupun nak tambah. Kalau kos perbelanjaan kita merujuk kepada pemilikan kereta, pemilikan rumah untuk membeli barangan makanan dan penjagaan anak itu, di mana yang kos yang menyebabkan kos yang amat besar saban bulan ini boleh dilakukan satu intervensi untuk memastikan perbelanjaan itu lebih efisien dan perbelanjaan saban bulan itu ada jumlah di dalam poket itu lebih berbandingkannya kita terpaksa tak ada pilihan lah. Rakyat sebenarnya tak ada pilihan. Mereka terpaksa membeli kereta kerana Yusri Rizal katakan tadi tak ada penghutan awam. Ada pun mungkin tak sampai ke rumah. Begitu juga barang makanan. Betul, barang makanan kita ada tetapi kita terpaksa mungkin lebih murah beli di kedai berbanding kita masak. Itu ramai juga membuat calculation begitu. Begitu juga berkaitan dengan pemilikan rumah. KRI ada kajian tentang itu. Adakah ini sepatutnya kita lihat secara spesifik, secara makro? Ya, jadi ini masalah yang rumit, jadi solusinya pun rumit lah. Saya nak katakan bahawa ada satu solusi yang sempurna memang tak wujud. Contohnya lah, kalau kita berbincang tentang masalah perumahan, antara saranan KRA ialah kita perlu beralih daripada model di mana developers sell dan build and bergerak kepada satu model di mana mereka membina dulu baru mereka menjual. Jadi mereka mengambil a bit of risk daripada mengalihkan risk terus kepada pengguna sahaja itu. Tapi saya rasa itu baik dibincangkan oleh pakar lah. Tapi the point I'm trying to make is that it is a complicated issue, masalah yang amat rumit dan penyelesaiannya perlulah terangkum. Contohnya lah kalau kita berbincang tentang makanan, sudah tentu salah satu strategi ialah untuk meningkatkan self-sufficiency of Malaysia. Kita tak perlu SSR, kita tak perlu rely kepada pengimportan dedak ayam, tetapi kita juga harus ambil kira sama adakah kita mempunyai teknologi dan resources yang mencukupi untuk mengeluarkan dedak ayam sendiri daripada mengimport. Sebagai contoh Indonesia mengambil hala tuju di mana mereka akan they have their own self-sufficiency in cultivating chicken untuk supplykan ayam untuk kepada rakyat mereka. Tetapi kalau kita bandingkan Indonesia dengan Malaysia, harga ayam mereka jauh lebih tinggi kerana kos mereka lebih tinggi. Jadi saya amat bersimpatilah kepada pembuat dasar kerana ini satu masalah yang rumit yang memerlukan pelbagai penyelesaian. Tetapi sebelum tu saya ingin menekankan dari bahagian rakyat juga, selain daripada subsidi yang memang tidak sustainable. Kalau kita tengok tahun lepas, subsidi minyak sahaja 50 bilion ringgit berbanding dengan sumbangan tunai rahmah 7 bilion kalau tak silap saya. Jadi kita
banyak membelanjakan kepada fuel subsidi yang digunakan oleh semua orang, termasuk golongan-golongan kaya lah, dan itu selalunya itu sekarang yang sekarang diwar-warkan oleh kerajaan tentang ketidakadilan pemberian subsidi secara just a blanket subsidi. Tetapi selain daripada itu, apa yang kita boleh buat ialah membangkitkan sistem perlindungan sosial kita. Jadi memastikan apabila terdapat masalah, contohnya lah peningkatan kos sara hidup, ada yang tidak mampu, ada yang jatuh miskin dan sebagainya, sistem sosial sistem perlindungan sosial yang berteraskan ketiran hidup yang terangkum akan memastikan sesiapa yang jatuh miskin, sesiapa yang tidak mampu untuk hidup dengan wajar dapat dibangkitkan daripada apa-apa intervensi kerajaan. Sebagai contoh, Perkeso sekarang memberi skim perlindungan, skim insurans, kehilangan, kecederaan, kehilangan pekerjaan, tetapi skim-skim ini seringkali terhad kepada golongan pekerja dalam sektor formal, pekerja gig dan sebagainya. Mereka sering ditarik untuk memasuki skim-skim ini, tetapi saya rasa success rate-nya tu masih lagi dibincangkan lah. There's still rooms to improve. Dan bagaimana dengan dengan suri rumah dan sebagainya, mereka juga harus dilindungi. Bagaimana dengan warga emas? Warga emas, kalau kita tengok kepada EPF, jumlah yang cukup EPF untuk bersara dengan selesa juga sangat sedikit, 2.6% saja kalau tak silap saya yang kenyataan dikeluarkan oleh EPF. Jadi untuk masa hadapan nanti, apa yang kita boleh perbaiki sistem perlindungan sosial kita untuk memastikan warga emas bersara dengan elok. Jadi dari segi kesejahteraan rakyat, saya rasa dalam peningkatan kos sara hidup dan kesusahan ekonomi, kita harus perbaiki sistem perlindungan sosial negara kita kepada satu sistem yang berteraskan kitaran hidup, membantu kanak-kanak, golongan umur bekerja dan warga emas. Bagi Syahrizal, Syahrizal dekat dengan rakyat juga dari aspek ekonomi mikro dan juga ibu-ibu tunggal dan golongan berumur itu juga. Kalau kita lihat dalam satu kajian UNICEF berkaitan dengan kajian keluarga di pinggiran ketika kita melalui pandemik COVID-19 2 tahun lalu, terutamanya di kawasan-kawasan perbandaran padat seperti flat, kos rendah dan seumpamanya di Kuala Lumpur, kita melihat sisi pendapatan isi rumah ataupun belanja bersih isi rumah itu lebih kritikal. Kerana apabila kita zoom lagi, kita lihat mereka ini kadang-kadang ibu tunggal. Individu inilah breadwinner. Dalam keluarganya ada anak-anak yang masih belajar, yang memerlukan perbelanjaan saban hari. Ditanggung pula bagi ibu bapa yang bedridden, yang sudah pencen ataupun tidak bekerja lagi, yang tidak mampu mencari nafkah. Jadi kita boleh bayangkan, mungkin di Sabah pun saya rasa ada keluarga-keluarga sebegini, terutamanya di kawasan bandar-bandar besar, Tawau, Lahad Datu, seperti Sandakan dan juga Kota Kinabalu. Jadi dengan belanjawanku ini, adakah ini satu ruang untuk kita lihat bahawa ia boleh dijadikan sebagai penanda aras untuk menangani isu kos sara hidup, isu belanja bersih isi rumah dan pembasmian kemiskinan. Ia banyak keterangkuman yang pelbagai dengan indikator belanjawanku ini. Apa pandangan Syahrizal? Pada saya, ia satu permulaan yang baik untuk kita jadikan satu indikator untuk kita lihat di luar Lembah Kelang masalah-masalah lain. Dan juga di kawasan-kawasan bandar Tawau apa. Sebab macam kalau kita lihat sebelum ini ketika pandemik hit, ada banyak actually keluarga-keluarga yang mereka tidak punya 3 bulan, 3 bulan pun tak boleh nak survive dorang punya saving. Macam mana kita tahu sebab dulu during pandemic tu kita tubuhkan bantuaid.com. So lepas tu orang boleh donate di bantuaid.com dan at the same time kita orang yang boleh request bantuan juga daripada bantuaid.com dan kita hantar food pack ke rumah-rumah. Dan daripada situ actually kita dapat sedikit data betapa banyak actually insan-insan yang memerlukan di sekitar negeri-negeri di Sabah. Dan
bila kita kaji lagi, kita nampak pendapatan mereka memang cukup-cukup makan je. Untuk sebulan tu boleh cukup-cukup makan, tak dapat nak saving pun. Jadi oleh sebab itulah orang terpaksa minta bantuan daripada bantuan.com waktu yang kami usahakan waktu pandemik itulah. Dan dari situ kita dapat lihat bukan setakat orang-orang yang bergaji rendah, tapi veteran-veteran tentera. So kita rasa sedih lah. Tentera ni adalah pelindung negara kita, tapi at the end bila dorang bersara, dorang punya pension pun tidak cukup. Ya, untuk cover dorang untuk sebulan, kena lagi pula pandemik dan sebagainya. Dan yang lebih merungsingkan, kita lihat bila kita pergi ke lapangan, kadang-kadang kita boleh sebut macam-macam data, tapi bila kita pergi lapangan, kita lihat macam saya sendiri melihat banyak anak-anak yang miskin bandar, di kawasan miskin bandar ataupun di pedalaman yang miskin begitu, malnutrition. Sebab rasanya ibu bapa memberi makan apa yang paling senang untuk disediakan. Ibu bapa pun kadang-kadang bapa dan ibu dua-dua bekerja. So makan minum anak pun kadang-kadang ambil yang paling ringkas. Makanan-makanan yang mungkin tidak berkhasiat. Dan kadang-kadang bila saya boleh lihat daripada tubuh, kita nampak terbantut, malnutrition. So kadang-kadang saya rasa sendiri dengan kos sara hidup macam ni, dengan malnutrition, macam mana next generation kita? Next generation macam mana yang kita mau produce untuk negara ni? So kalau kita lihat pun rasanya benda-benda begini orang bilang penyelesaiannya tu kompleks lah, macam Jarud cakap, bukan senang, tapi kita kena ambil langkah awal. Dan saya rasa ini kajian yang baik dibuat untuk ambil, at least kita ada langkah awal. Sebab saya rasa semua harus bermula dengan satu langkah, dan rasanya ini mungkin satu langkah awal yang baik untuk kita selesaikan masalah-masalah yang ada di negara kita. Menarik. Adakah itu juga yang perlu kita lihat, Yusrizal? Kerana apabila kerajaan mencadangkan bermula awal tahun hadapan, pengkelasan pendapatan rakyat itu B40, N40 dan juga T20 itu akan ditiadakan, tetapi lebih kepada menggunakan pengkalan data utama ataupun padu itu dari pelbagai sumber berkaitan dengan perbelanjaan bersih isi rumah seperti Jarud katakan tadi. Adakah itu yang sepatutnya kita lihat, tetapi ia perlu berhati-hati kerana kita sudah biasa dengan subsidi, kita biasa dengan pengkalan data yang mungkin tidak up to date, tetapi kali ini apabila kerajaan ada political will, kategori pendapatan yang kita guna pakai hampir sedekat ini perlu diubah kerana ia tidak memberikan satu indikator yang jelas di lapangan. Apa pandangan Kek tentang hal itu? Ya, saya amat bersetujulah. Sekiranya kita tidak lagi mengkelaskan kita punya rakyat kita kepada 10, 40 disebabkan sebelum ini kita menggunakan data-data tersebut, tetapi kita tidak mencapai apa yang hasrat kerajaan untuk membantu mereka-mereka ini. Inilah masa dia. Ini adalah satu langkah permulaan untuk kita lihat balik bagaimana survivalnya rakyat ini untuk mencukupkan keperluan mereka di dalam negara. Jadi apa yang kita nampak di sini, sekiranya pengkelasan kategori ini dilakukan, barulah subsidi ini tidak tiris. Sekarang ini sememangnya seperti mana yang kita tahu, ketirisan kepada subsidi ini diberikan kepada semua orang sehinggakan yang kaya lebih kaya, yang miskin tetap miskin. Ini yang kita nampak di sini. Tetapi untuk mengkelaskan contoh untuk mengkelaskan kepada golongan ini amatlah tidak dapat dilakukan disebabkan kemungkinanlah bagi orang politik ni dia risau akan hilang sokongan dan sebagainya. Tetapi ini perkara yang merisaukan kita juga. Sekiranya subsidi ini diberi secara berlebihan akan merosakkan negara. Jadi indikator pengkelasan bagi golongan-golongan yang
berpendapatan rendah dahulunya tak dikelaskan B40, M40. Cuma ada golongan Miskin. pendapatan rendah, miskin, pendapatan rendah, sederhana dan berpendapatan tinggi. Jadi sekarang ini dia ada B40, M40. Sekiranya kita tengok, kalau kita kelaskan, kita tengok laporan belanjawanku ni, B40 tak boleh hidup dalam negara. Disebabkan kita tengok ya, belanja bujang sahaja dah menghampiri RM4,000. Bagaimana untuk survive dalam negara. Jadi ini adalah baik, kajian ni adalah baik untuk kita melangkah ke satu dasar yang lebih baik untuk meningkatkan taraf ekonomi dalam negara, meningkatkan taraf pendapatan rakyat. Kalau kita tengok hari ini masih ada di Lembah Kerang dengan pendapatan 1,900 untuk satu orang, masih ada. Jadi untuk dia survive, dia ini pun mungkinlah tak ramai lah. Kalau bangsa Melayu ni banyak yang banyak anak. Ya, kalau 2 orang anak tu sikit lah. Kalau 3 tu kebiasaan dia 3 anak, 3 orang anak ke 4 orang anak. Jadi ini menjadi satu tekanan kepada mereka, menyebabkan keberhutangan tu agak tinggi. Betul. Dan dia akan membayar hutang sehingga habis pencen pun tak habis, akhirnya dia akan bankrupt. Itulah yang menjadi masalah kepada pengguna sekarang. Jadi ini perlu dilihat dengan teliti. Ya. Perubahan demi perubahan perlu berlaku, dan apa yang kita bincang pada hari ini adalah satu langkah-langkah yang sedikit langkah kemungkinan akan memberi impak besar kepada negara. Akhir sekali mungkin Jarud nak lihat, kerana dari pandangan Profesor Datuk Dr. Norman Mansor yang mengetuai kajian daripada SWRC ini mengatakan bahawa tahap celik kewangan di kalangan rakyat kita amat rendah. Itu satu, itu tidak boleh dinafikan. Peningkatan kos sara hidup itu realiti yang terpaksa ditelan, dan mempunyai simpanan yang amat rendah. Rata-rata majoriti kita tak ada simpanan pun. Nak hidup 3 bulan pun belum tentu lagi. Hutang yang tinggi seperti mana Jarud katakan tadi, dan kebangkrapan juga di kalangan belia amat menggerunkan. Dan kita lihat jaringan keselamatan sosial itu tidak terangkum. Mungkin tak sampai berapa peratus saja yang ada Prekeso, yang ada EPF, tetapi ia tidak membantu bagi mereka yang pencen seperti Syahrizal katakan dan Yusrizal katakan tadi. Apa pandangan Jarud? Jadi basically saudara baru jelaskan semua masalah yang kita harus pertimbangkan sekarang untuk memastikan generasi akan datang sekurang-kurangnya mereka tidak menampung sebenarnya masalah-masalah yang kita seharusnya selesaikan sekarang untuk pastikan anak-anak kita hidup dengan sejahtera pada masa akan datang. Jadi saya setuju dengan dengan kenyataan tadi, dan saya rasa antara manfaat belanjawanku ialah kalau kita ada app lah. Saya baru je download app tu, saya boleh nampak kegunaannya dalam memahami berapa banyak saya perlu belanja, financial planning dan sebagainya, dan ia sangat berguna. Tapi moving from that, saya harap kita lebih proaktif, kerajaan lebih proaktif untuk menelitikan dasar. Sebagai contoh, saya amat gembira, saya cakapkan peralihan daripada B40 kepada satu lagi metod di mana kita lihat kepada pendapatan bersih. Kerana sebelum ini masalah kategori B40 ni ialah ia tidak mengambil kira saiz isi rumah dan lokasi. Sebagai contoh, kalau saya sebagai seorang bujang miliki gaji RM3,000 sebulan, saya dah masuk B40. Tetapi untuk ahli keluarga yang menerima RM10,000 di Kuala Lumpur tetapi ada 5 orang anak, mereka bukan B40 kerana mereka ada RM10,000. Jadi peralihan itu saya rasa menunjukkan kerajaan ini wajar dan memahami bahawa konsep tersebut mungkin tidak sesuai dalam konteks Malaysia. Dan saya ingin tahu lebih lanjut sebenarnya apa sebenarnya pandu ini, dari mana data mereka dapati data. Kerana selalunya lah cara kerajaan identify siapa sebenarnya yang memerlukan bantuan dan melihat pendapatan mereka ialah melalui income tax, melalui cukai pendapatan. Di Malaysia, jumlah golongan bekerja yang melapor, yang file tax amat sedikit, less than 20% kalau tak silap saya. Jadi bagaimana dengan 80% seterusnya?
saya rasa antara sebab kenapa ramai yang tak file income tax ialah kerana gaji tak cukup. Ya. Gaji kita tidak naik. Jadi itu satu perkara yang saya rasa kerajaan ini harus pertimbangkan bagaimana kita nak pastikan apa-apa data yang kita dapat ini tepat, munasabah dan menangkap seluruh rakyat Malaysia. Jadi memastikan memang tiada keterisan. Itu yang kita risau. Kita tak nak golongan yang memerlukan bantuan tidak mendapat bantuan kerana kesalahan dari segi dasar. Sebelum ni B40 memang ada, saya rasa, ketirisan dari situ kerana golongan-golongan seperti saya cakap tadi. Anak banyak, gaji pun bukanlah kata banyak tetapi mencukupi, tetapi disebabkan cara kita kategori B40 mereka tidak mendapat bantuan. Jadi sama juga dengan padu, saya harap kerajaan belajar daripada apa yang dilakukan sebelum ini dan memastikan bahawa tiada ketirisan lagi. Menarik. Akhir sekali Syahrizal nak memberikan sedikit pandangan. Terima kasih. So bagi saya akhir sekali, kalau dari sudut pandang sebagai seorang petani, saya rasa paling penting yang mana bila kita terlalu bergantung dalam supply chain tu, kita bergantung dengan baja import dan sebagainya, kita sampai bila-bila pun kita tak dapat sustain kita punya food security. So kalau kita banding negara-negara jiran kita, contohnya Thailand misalnya, makanan depa orang bilang, no, cakap Kedah dah ni. Makanan depa murah tau. Jadi dari situ kita boleh lihat lah yang mungkin kalaupun gaji dorang rendah, tapi dorang punya mampu untuk makanan tu rendah. Dan saya rasa untuk kita capai satu tahap kualiti hidup yang lebih baik, pendapatan dan sebagainya kan, dia kena start daripada pimpinan negara untuk inspire the nation. Maksudnya kita kena inspire the nation untuk move towards satu sustainable economic policy. Maksudnya bukan sahaja sebab kerja untuk menyelesaikan masalah ni bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi kerja masyarakat juga, kerja pembuat dasar, kerja orang government, kerja media, kerja semua untuk educate juga orang kita untuk financial literacy. Macam contoh, gaji 10,000 tapi belanja 9,000. Sama juga kan, kok jatuh juga B40. So maksudnya kan benda ni dia kena inspired by a nation. Sebab saya suka untuk quote lah daripada King Bhumipol di Thailand. Dia selalu sebut pasal sustainable economic policy. Polisi ekonomi yang lestari. Di mana dalam 1 ekar tanah 20% untuk vegetables, 20% untuk protein, 20% untuk environment, 20% untuk rumah. So daripada pimpinan negara yang kena start benda ni. Contohnya Menteri Pertanian, PMX, atau siapa-siapalah. Dia orang kena inspire the nation to macam mengubah gaya hidup untuk dari semua lapisan masyarakat tu kena pergi satu direction yang sustainable tau. Bukan kita tak boleh. Hari ni kita bincang mungkin masih juga nak membazir. Masih juga tak manage lambakan sayur. So kita cakap pasal kekurangan makanan ataupun makanan mahal. Tapi di kalangan petani masih ada lambakan sayur. Sayur masih dibuang. Kenapa kita tidak downstream, buat something macam di negara-negara luar supaya kita boleh diversify lagi ekonomi, supaya kita boleh petani boleh ada sustainable income, orang di luar bandar boleh ada peluang. So benda-benda begini kita kena, dia bukan satu kerja yang boleh dibuat oleh pembuat dasar saja. Kita tak boleh salahkan YB, salahkan ahli politik, salahkan itu saja. Benda ni pemimpin tu kena inspire a nation untuk go towards sustainable punya ekonomi. Maksudnya pemimpin tu kena inspired dulu dan everybody go towards that direction. Pemain media, petani, government agency dan semua. Terima kasih Syahrizal Densi, pemilik DNH Plantation di Kundasang, Sabah. Terima kasih saudara Jarud Ramadan Khalidi, penyidik Bersekutu Khazanah Research Institute KRI, dan Muhammad Yusrizal Yusof, Presiden Persatuan Pengguna Kedah KEK, atas pandangan dalam dialog Poket Rakyat pada malam ini. Bagi anda yang mungkin pertama kali dengar tentang dokumen belanjawanku, anda boleh ke laman web KWSP. Anda boleh dapatkan segala berkaitan dengan dokumen belanjawan di situ. Anda pun juga boleh download aplikasi belanjawanku
secara percuma di App Store, Google Play dan juga Huawei Apps Gallery. Sekian saja bersama saya Nazir Gahar pada malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.